Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiar langsung di Facebook Mani FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui Facebook Mani FM, persoalan berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Dan anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk petang ini masih lagi membicarakan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk untuk dapat kesempurnaan ketika berwuduk, yang mana kitab Safinatun Najah ditangguhkan sementara selepas membicarakan fardu wuduk yang 6 perkara. Dalam kitab Safinatun Najahnya tidak membicarakan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan. Jadi untuk dapat kesempurnaan di berwuduk, perkara sunat kena jaga molek lah, kena buat serta berdasarkan kepada ilmu. Jadi saya bicara berkaitan dengan perkara sunat. Jadi saya susun pembicaraan perkara sunat ni mengikut susunan tertib wuduk lah. Jadi hak pembicaraan yang minggu lepasnya membicarakan berkaitan dengan ketika membasuh muka, sunat basuh 3 kali. Tapi sunat meniga, dan kita dipanggil meniga, basuh 3 kali ni bermula daripada ketika membasuh pergelangan tangan, sunat 3 kali, berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung, sunat 3 kali. Sampailah kepada sekarang ketika membasuh muka, sunat 3 kali. Ketika membasuh tangan sampai ke siku, sunat 3 kali. Ketika menyapu kepala, fardu wuduk, menyapu telinga, sunat wuduk, sunat 3 kali dalam mazhab Syafi'i kita. Sampailah kepada membasuh kaki, sunat 3 kali. Cuma ketika menyapu kepala, ketika menyapu telinga, kebanyakan mazhab yang lain tidak disunatkan sapu 3 kali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, menyapu kepala, menyapu 2 telinga, sunat 3 kali juga. Jadi dalam mazhab Syafi'i ni, sunat 3 kali pada anggota yang dibasuh, dan juga sunat 3 kali pada anggota yang disapu. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Ini hak amalan orang kita lakukan. Mana tika menyapu kepala, tika menyapu telinga, sapunya 3 kali. Tapi kebanyakan mazhab yang lain
hanya sunat meniga hanyalah pada anggota yang dibasuh sahaja, sunat meniga. Sebab kebanyakan riwayat hadis Nabi SAW menceritakan berkaitan dengan wuduk Nabi SAW. Kebanyakannya sahabat tidak menceritakan Nabi menyapu kepala 3 kali, melainkan ada beberapa hadis yang menceritakan, sahabat menceritakan wa masaha ra'sahu salasan. Ada hadis dan menyapu oleh Nabi SAW akan kepala Nabi SAW 3 kali. Tapi kebanyakan hadis membicarakan wuduk Nabi SAW. Nabi basuh muka salasan, Nabi basuh tangan sampai ke siku salasan, wa masaha ra'sahu, dan menyapu oleh Nabi SAW akan kepala Nabi SAW. Sahabat tidak kata salasan, sahabat tidak kata Nabi sapu 3 kali. Itu dalam kebanyakan hadis. Tetapi ada beberapa hadis sahabat menceritakan Nabi sapu kepala 3 kali. Walaupun hadis menceritakan Nabi sapu kepala 3 kali tak banyak, tapi dalam mazhab Syafi'i hadis tu hadis yang sahih. Walaupun tak banyak hadis meriwayatkan, mazhab Syafi'i kita tetap beramal walaupun hadisnya tak banyak menceritakan Nabi sapu kepala 3 kali. Tapi kebanyakan mazhab yang lain dia beramal dengan kebanyakan hadis. Sahabat tidak menceritakan Nabi sapu kepala 3 kali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, anggota yang dibasuh sunat 3 kali, anggota yang disapu pun sunat 3 kali. Memanglah kebanyakan sapu ni, kebanyakan sapu memanglah sekali kebanyakannya. Contohnya sapu atas kasut khuf, sapu atas kasut muza, ganti basuh kaki. Berapa kali sapu atas kasut khuf, atas kasut muza? Sekali. Memang tidak disunatkan meniga. Ketika kita berwuduk, di anggota wuduk kita ada pembalut, ada seming. Jadi kita wajib ketika berwuduk macam biasa. Ketika berwuduk sampai di anggota yang ada seming tadi tu, wajib sapu air atas seming. Sapu berapa kali? Memang sekali. Kemudian bertayamum lah. Kemudian kita bertayamum. Sapu. Bertayamum pun sapu debu. Berapa kali sapu? Sekali. Jadi kebanyakan amalan kitanya kalau sapu hanya sekali. Begitulah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sapu kepala sunat 3 kali. Fardu wuduk, sapu telinga sunat 3 kali. Dan setengah menyatakan pula, kalau sapu ni jadi basuh kepala, kalau sapu ni jadi basah telinga. Jadi bila basah ni, dia sudah keluar daripada sapu, nak jadi basuh bila basah. Sebab itulah kebanyakan mazhab, sapu kepala, sapu telinga tidak disunatkan 3 kali. Ini saya bicara pekoh lah. Begitulah cara dianya. Maknanya kita belajar ni biar terbuka sedikit lah hukum hakam ni. Walaupun kita kira salat talaki Safinatun Najah ni untuk orang umum, orang awam, orang ramai. Tapi perlu juga datangkan pandangan mazhab yang lain, sebab terkadang maklumat terbuka, kelas ilmu terbuka, yang mana kadang-kadang didatangkan pandangan mazhab yang lain tetapi tidak dinyatakan itu pandangan mazhab yang lain, akhirnya menimbulkan keliru pada kita. Jadi kalau lain kali kita dengar orang yang membicarakan sapu kepala sekali je, jangan 3.
sapu telinga sekali je, jangan 3. Kita pun faham, kita pernah terdengar dalam selok talaki Safinatun Najah, hak sapu kepala, sapu telinga sekali je, jangan meniga. Itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i kekal, kita beramal dengan sapu kepala 3 kali, sapu telinga 3 kali. Sebab terkadang ada juga yang membicarakan hukum fiqh, didatangkan pandangan yang lain tetapi tidak dinyatakan pandangan mazhab yang mana. Itu kadang-kadang menimbulkan kekeliruan lah. Jadi apabila keadaan seumpama tu, sebab ilmu jadi terbuka, jadi hukum hakam ni pun saya akan buka sedikit lah sebagai ilmu tambahan. Jadi makna mazhab Syafi'i, anggota yang dibasuh, tu sepakat ulama' lah, buat 3 kali. Anggota yang disapu, kepala dan telinga, mazhab Syafi'i sunat 3 kali juga. Biar sahih gitu, sunat 3 kali juga. Pandangan mazhab yang lain, anggota yang dibasuh je sunat 3 kali, anggota yang disapu tidak disunatkan 3 kali. Ini sebagai ilmu tambahan. Kemudian minggu lepas saya pergi kepada 3 kali ni. Untuk dapat 3 kali dengan bahawa kali yang pertama rata. Kali yang pertama rata, maka disunatkan kali yang kedua, Allah Ta'ala akan gandakan pahala. Disunatkan basuh kali ketiga, Allah Ta'ala gandakan pahala. Basuh sekali muka tertunai dah kewajipan. Tapi basuh muka kedua, Allah gandakan pahala, Allah tambahkan pahala. Basuh muka kali 3, Allah tambahkan kepada. Tapi nak dinamakan sekali, hak wajib dah. Sekali tak wajib dah, tu fardu wuduk membasuh muka sekali tu. Nak panggil sekali lepas rata. Macam saya sebut minggu lepas, kalaulah tiba-tiba di pipi kita ada umpama sisi ikan yang kecil, kita selesai dah basuh kakinya, nak semayang, Allah terpandanglah di pipi kita ada sisi ikan. Gitu. Maka kena buang sisi ikan tu, kena ratakan di kulit bawah sisi ikan tu sekali. Rata situ. Hak muka lain rata dah, di tempat sisi ikan ni tak rata. Ni cabut sisi ikan tu, ratakan air di bawah sisi ikan. Maka selesai basuh muka yang pertama yang diwajibkan. Tadi saya buat 3 kali dah basuh muka. Nak 3 kali macam mana sidang pendengar? Sekali pun tak jadi lagi sebab muka tak rata. Bila sekali tak jadi lagi, tak bilang lagi sekali hak wajib, nak timbul nombor 2, nak timbul nombor 3, mari mana? Memanglah kita basuh muka 3 kali dah, tapi sekali tak dapat lagi sebab ada sisi kecil di pipi kita. Sekali belum dapat, dapat yang kedua, nak mari mana nombor 2? Dapat yang ketiga, nak mari mana nombor 3? Sekali pun tak ada. Jadi buang sisi ikan, lepas tu ratakan ratakan di bawah sisi ikan, barulah dapat sekali. Kemudian ratakan air pulak kali yang kedua, kemudian ratakan air pulak kali yang ketiga, sesam muka. Kemudian sambung pulak, basuh tangan sampai siku 3 kali, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Tadi saya buat dah basuh tangan sampai siku, sapu kepala apa semua. Kalau muka pun tak terhasil lagi, tak sah lagi muka, basuh tangan sampai siku memang buat dah, tak akan dikira. Sebab fardu wuduk yang ke-6 adalah tertib. Fardu wuduk yang ke-6 adalah tertib. Jadi kalau yang pertama tak lagi terhasil sebab di pipi ada sisi ikan, jadi basuh tangan sampai siku, nak bilang macam tak kira lah walaupun buat dah. Dia gitu. Sapu kepala, basuh kaki pun samalah, tak dikira lah sebab basuh muka
mengikut tertib wuduk anggota yang pertama pun tak sah lagi untuk kali yang pertama. Jadi basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki, kena buat semula lah. Gitulah dianya. Ini kira dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi nak bilang sekali selepas kata. Kemudian macam mana nak bilang kali yang kedua, kali yang ketiga. Kalau kita berwuduk menggunakan air kolah, kalau kita berwuduk menggunakan air kolah, kita pun ambil air kolah dengan dua belah tangan kita. Kita pun ambil air kolah. Tu ada tu, dia kata kiranya ambil wuduk sekali lagi lah kan. Bukan ambil wuduk sekali lagi awak tadi. Sekali pun tak ada lagi. Ni sebab saya sebut tadi, lepas buang sisik di pipi, ratakan kulit hak sisik itu, kemudian sunat meniga, kemudian basuh tangan sampai siku 3 kali pula, sapu kepala, basuh kaki. Ada sini ni yang tanya, kiranya ambil wuduk sekali lagi lah kan? Yelah, ambil wuduk sekali lagi lah kalau kita kata. Tapi bukan ambil wuduk sekali lagi pun. Sebab apa? Sekali hak tadi pun tak kira. Nak panggil sekali lagi macam mana? Tapi tak apalah kalau faham. Kiranya ambil wuduk sekali lagi lah kan. Mana ambil wuduk semula. Ambil sekali lagi. Bukan ambil sekali lagi sebenarnya. Ada orang kata kena ulang wuduk semula. Ulang macam mana? Yang pertama tadi tak pakai lagi. Yang pertama tadi tak bilang lagi. Tapi kalau kita cakap kau ambil wuduk sekali lagi, kena ulang balik wuduk tu, cakap je. Ambil wuduk sekali lagi, ulang ke sekali lagi macam mana? Kali yang pertama pun tak jadi lagi. Ulang macam mana? Kali pertama pun tak kira lagi. Tapi kalau kata ambil wuduk sekali lagi, kita faham dengan kata buat semula, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, okeylah. Okeylah tu. Padat ni. Kemudian kita nak balik semula ni. Ada dah timbul persoalan muka berminyak macam nak ustaz. Minggu lepas panjang dah bicara. Minggu lepas ada make up macam mana, muka berminyak macam mana. Minggu lepas panjang dah bicara. Make up, muka berminyak. Minggu lepas sidang pendengar. Jadi gitulah. Macam mana saya sebut minggu lepas lah. Live FB. Maknanya kalau kita ketinggalan, kita boleh mengikuti kembali dalam FB Money FM. Jadi usahakanlah jaga istiqamah, sebab pembicaraan kita ni bersambung. Memang saya akan mengulangi satu-satu pembicaraan. Tapi kalau tanya persoalan yang sama minggu lepas, saya ambil dah gambar tadi tu, soalan kata minyak muka berminyak macam mana. Minggu lepas panjang bicara tu. Tak apalah, nanti saya akan respon. Ini saya akan respon hak berkata muka berminyak. Tu ada kata soal tadi, okey ustaz, nanti saya dengar rakaman. Dah bukan. Memang boleh saya akan ulang balik hak kata muka berminyak tu. Sekarang ni kalau kita berwuduk menggunakan air kolah. Kita berwuduk menggunakan air kolah. Kita buat cekok air, ambil air daripada kolah menggunakan dua belah tangan. Kita pun basuh muka, niat mengambil wuduk. Basuh muka. Basuh muka apa semua. Beres sekali. Bila rata lah, bila rata. Kalau ginilah. Kalau kata kita menggunakan air kolah. Air kolah tu dia agak kurang, duduk setengah kolah air kolah tu. Jadi sebelah tangan kita terpaksa kena pegang tepi kolah. Kita boleh ambil air kolah sebelah tangan kanan je, kita boleh ambil air kolah. Kita panggil apa tu? Dia panggil jelunga. Mana kena masukkan muka dalam kolah bawah sikit, sebab air kolah ni tinggal separuh contoh. Jadi apabila kita menggunakan sebelah tangan untuk basuh muka, kita pun basuh muka dengan sebelah tangan, kita basuh belah pipi kanan dahulu. Memang benda ni tok rata tu kali pertama tu sebab sebelah tangan je air dapat digunakan. Memang tok rata. Memang tok rata lah, sebab hanya ambil air kolah dengan sebelah tangan sahaja. Memang tok rata. Lepas tu ambil kali kedua dengan sebelah tangan juga, basuh muka sebelah kiri. 2 kali
barulah rata satu muka. Baru bilang sekali. Baru bilang sekali. Faham tak ni? Kalau kita boleh menggunakan dua belah tangan, kita ambil air koloh menggunakan dua belah tangan, kita pun basuh muka, basuh daripada atas dahi, pipi kanan, pipi kiri serentak dengan air dua belah tangan ni rata muka. Beres sekali. Saya datangkan masalah tadinya, dia air koloh kurang, air koloh surut. Jadi pada masa ambil air dalam koloh tu, sebelah tangan kiri pegang tepi koloh. Contohlah ni, tangan kanan ambil air koloh sebelah tangan je, maka tak banyak, tak cukup satu muka tu. Dia pun basuh muka niat uduk, dia hanya boleh membasuh sebelah pipi kanan sampai ke dagu saja. Bilang sekali? Tak bilang sekali, muka tak rata lagi muka. Dia pun ambil air secekok lagi dengan sebelah tangan, dia pun basuh sebelah kiri, daripada dahi, sebelah kiri, sebelah pipi kiri turun ke dagu. Barulah rata. Buat 2 kali. Rata tu baru bilang sekali hak wajib. Nak dapat kali kedua, dengan sebelah tangan basuh sebelah pipi kanan sekali, kiri sekali, yang kedua. Rata baru bilang yang pertama, rata baru bilang yang kedua, rata satu muka baru bilang yang ketiga. Tu. Tapi kalau kita ambil air koloh dengan dua belah tangan, cukuplah dua belah tangan tu sekali ambil air, rata untuk muka kali pertama, ambil air kali kedua, rata muka kali kedua, pahala sunat. Ambil air kali 3, rata muka kali 3 boleh, pahala sunat. Tetapi kalau dia bukan ambil air koloh, dia selam muka dia dalam koloh. Dia selam muka dia dalam koloh. Dia selam, dia pun niat. Jadi air koloh, sidang pendengar, dipanggil air tenang. Air tenang. Air tenang. Al-ma'ur raqid. Air tenang. Dia bukan air berlari. Air berlari ni sedang pendengar umpama air pahit. Air berlari ni dia panggil al-ma'ul jari, air sungai. Contoh. Adapun air koloh ni air yang tenang. Pada air tenang, air senyap gitu je. Dia tidak berlari. Jadi apabila dia bermuka dalam koloh, diselam, dia pun berniat, maka air di pipinya air yang sama. Maka baru terhasil sekali. Walaupun dalam koloh lepas berniat tu sudah 2-3 saat dah dianya dalam koloh tu, masih lagi bilang sekali. Sebab apa? Sebab air yang ada di muka dia tu dalam koloh air yang sama. Macam mana nak dapat kedua ketiga? Dia pun gosok muka. Dia gosok muka, air sudah bergerak. Air sudah bergerak, air yang ada di muka dia sudah bertukar-tukar. Sekali yang pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga. Sebab apa? Sebab dia gerakkan air. Dengan dia gosok muka dia, maka air kalau bergerak-gerak, mana air yang ada di kawasan muka dia tu, air yang bertukar-tukar. Jadi kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Dia gitu. Dan memang sunat gosok. Kalau tak gosok, mazhab Maliki tak sah wuduk. Mazhab Syafi'i sunat je gosok. Memang gosok. Tapi kalau dia tak gosok juga, dia letak muka dalam koloh, duk senyap, dia tak gosok, itu baru sekali hak wajib. Lepas macam nak dapat kali dua, dia gerakkan muka dia ke kanan, air sudah bertukar, itu kali yang kedua boleh pahala sunat. Dia gerak muka dia ke kiri kembali, maka dapat kali 3, itu pahala sunat. Dia gerakkan muka dia. Kalau dia diamkan muka dia di dalam air koloh yang tenang, dia hanya dapat sekali. Tak dapat kali kedua, kali 3. Sebab air yang sama. Kalau dalam koloh lah. Kalau dia dalam koloh. Kalau berwuduk menggunakan air pahit, air yang berlari. Pandai air berlari ni sedang pendengar. Kita buka air pahit, kita masuk muka kita bawah pahit. Air yang ada di muka kita tu, dalam 2-3 saat tu, berapa kali air dah bertukar ganti. Faham tak ni?
Jadi dia pun masuk muka bau pahit. Jangan lupalah sunat gosok tu. Kalau kita kata tak gosok, kalau kita kata tak gosok, dia tinggal perkara sunat. Tapi jangan tinggal lah perkara sunat tu. Dia letak muka bau pahit, dia pun niat mengambil wuduk. Air pahit ni sudah meratai muka sekali, 2 kali, 3 kali. Beres dah. Meniga. Dah muka dia dah bau pahit, tak gerak pun. Muka tak bergerak sedang pendengar. Tapi air bertukar ganti. Itu panggil air berlari. Memang muka tidak bergerak, senyap bawah koloh. Bawah koloh pula dah. Senyap bawah pahit. Tapi tak sama dengan muka senyap dalam koloh. Kalau muka senyap dalam koloh, air yang tenang, air yang sama. Nak dapat kedua ketiga macam mana? Adapun muka letak bawah pahit, senyap bawah pahit, walaupun muka tu diam, tapi air diam ke? Air berlari tu dia panggil. Air sudah bertukar-tukar. Maknanya kali kedua, kali tiga ni 2-3 saat je air berlari tu, air mengalir tu. Faham tak ni? Sebab tambahan buat kalau gosok pula. Dia masuk muka bawah pahit, dia gosok sekali, 2 kali, 3 kali tu. 2-3 saat je sudah terhasil 3 kali yang disunatkan. Sebab ada yang penuh dululah. Yang mengajar juga ni. Dia kata kalau letak muka bawah pahit, kita tidak keluarkan muka daripada pahit, kita tak dapat pahala kali yang kedua, kali yang ketiga. Sebab muka duduk bawah pahit, senyap je. Sekalilah dia kata. Tak jadi kedua, ketiga. Sebab muka senyap bawah pahit. Muka senyap bawah pahit. Muka diam bawah pahit. Tapi air diam. Air macam air koloh ke air pahit? Air berlari, air mengalir. Memanglah muka tu diam bawah air pahit. Tapi air pahit tidak diam. Itu dia panggil air yang berlari, air yang mengalir. Sekejap je dapat 3 kali. Padat ni. Tak payah kata masuk muka bawah pahit, basuh muka sekali. Wak keluar pula, masuk kali kedua, 2 kali. Wak keluar pula muka bawah pahit, masuk pula. Dok, membazir air tu pula nanti. Padat ni sebab air pahit macam air sungai jugalah. Dia air yang mengalir. Contoh. Kalau air sungai. Air sungai ni kita menyelam untuk basuh muka. Kalau kita tidak menyelam sekalian untuk terangkat ada kecil secara serentak. Kalaulah kita kata basuh muka, kita tak menyelam lah, kita berdiri atas air sungai yang cetek, air sungai yang tak dalam lah. Kita berdiri, air sungai tu cetek saja. Kita pun ambil air sungai, kita pun basuh muka. Kita cekok air macam air kolam juga. Jadi cekok sekali, basuh muka. Kali yang kedua sunat, kali yang ketiga sunat. Contohnya, kita pun masuklah tangan kanan kita sampai ke siku, letak dalam sungai. Letak dalam sungai. Padat ni sidang beleng. Letak dalam sungai. Macam mana nak dapat 3 kali? Kena angkat tangan daripada sungai, lepas tu selang balik. Angkat tangan dari sungai, lepas tu selang balik. Kalau letak tangan dalam sungai diam, tak dapat meniga. Memang tangan tu diam dalam sungai, tangan sampai ke siku. Padat ni. Tapi air diam ke tak? Air mengalir, air berlari, air bertukar-tukar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Berapa saat je dapat meniga. Padat ni. Tambahan pula kalau kita masuk tangan dalam sungai, kita gosok pula tangan kanan kita tu. Sekejap je dapat meniga. Bukan maknanya letak tangan dalam sungai sekali, kena angkat tangan daripada sungai, turun kali yang kedua, 2 kali, angkat pula. Bukan begitu. Sebab air sungai air yang mengalir, air yang berlari. Walaupun tangan tu diam dalam sungai, tapi air bertukar-tukar, air tidak diam. Maka untuk dapat meniga tu sekejap sangat-sangat. Dia berbeza dengan air koloh sebab dia air tenang, bukan air yang bergerak. Jadi kalau kita masuk muka dalam kolam, kita gosok muka kita, maka air pun bertukar ganti. Kali yang pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga. Kita masuk tangan sampai siku dalam kolam, kita bergosok tangan kita. Bila kita gosok tangan kita,
air koloh yang berada di kawasan tangan sampai ke siku kita tu, air yang sudah bertukar ganti. Sekali, 2 kali, 3 kali, sekejap je. Kalau air koloh, sebab kita gerakkan air. Walaupun air koloh tu air yang tenang, air yang bukan air yang berlari. Itu nak cerita macam mana nak dapat meniga. Yang disunatkan untuk berwuduk. Sebab kalau kita berwuduk, membasuh sekali, hukumnya makruh. Berwuduk, basuh 2 kali, hukumnya makruh. Sunat kita berwuduk, basuh 3 kali. Ni sama juga kan, kalau hulurkan tangan bawah air pahit, tak perlu larikan tangan untuk dapat meniga. Yelah, untuk dapat meniga air pahit, kita tak larikan tangan, air berlari, air lain-lain. Dia pernah terfikir adakah perlu larikan tangan. Sekarang ni tangan bawah pahit, air bertukar-tukar. Pada ni, sekali air. Sekali tu, rata sekejap sangat je air pahit ni nak meratakan tangan sampai ke siku. Yang kedua tu, satu saya kata, berapa saat je. Selesai, basuh tangan sampai ke siku, meniga. Sebab air pahit, air yang bertukar-tukar. Ambillah. Banyak lagi kita ni sunat wuduk ni. Untuk minggu ni berkali padam meniga je berkali. Kemudian tadi ada masa sikit lagi. Tadi masih lagi persoalan. Tak boleh sebut masalah muka berminyak tu lah. Memang minggu lepas ada bicara dah. Dia muka berminyak ni sedang pendengar, bukan minyak. Dan ni tak ada ubah muka, tak ada ubah minyak muka. Muka berminyak ni sebab dia berpeluh-peluh. Nampak muka dia macam berminyak. Yang ada di muka dia bukan minyak. Muka berminyak, di muka dia ada peluh. Faham tak ni? Jadi ketika dia membasuh muka, jadi air wuduk muka yang pertama tu bercampur dengan air peluh. Berminyak tu lah. Bercampur dengan air peluh. Peluh-peluh ni benda yang suci. Peluh ni bukan benda najis. Maklumlah. Peluh ni benda yang suci. Jadi air wuduk muka kita bercampur dengan peluh di muka kita. Berubah dah air yang ada di muka kita dengan peluh tu? Berubah. Banyak tak berubah? Allah tahu kan, banyak peluh, bukannya banyak sangat. Maka berubah yang sedikit di muka kita, air wuduk di muka kita kekal air metelak untuk mengangkat hadas kecil di muka. Sebab muka berpeluh, itu minyak. Muka kita berminyak, bukan minyak di muka, tapi ada peluh, air peluh di muka. Jadi air peluh di muka ni, ketika kita basuh muka, dia sudah bercampur dengan air mutlak yang kita gunakan untuk basuh muka. Berubah dah air mutlak dengan peluh tu? Berubah lah dengan peluh tu. Tapi berubah banyak ke? Berubah sikit sangat je. Maka air wuduk di muka kita tu kekal air mutlak. Terangkat ada kecil di muka kita. Itu berkait dengan muka berminyak. Bukan minyak, tapi muka berpeluh. Apa tu berkait dengan sisi ikan ni. Masih lagi satu soalan. Saya faham maksud Ustaz, basuh tempat yang ada bekas sisi ikan tu je ke? Betul ke paham saya ni? Sekarang ni, kawasan muka yang lain, air rata. Kawasan muka yang lain, air rata. Yang tak rata air, di tempat sisi. Jadi dia pun cabut sisi, dia pun basuh tempat sisi tu. Maka dapatlah sekali dengan basuh kawasan muka yang lain, hok buat awal-awal tadi. Padat ni. Dibuang sisi di muka, dibasuh sekali di tempat sisi, hok kawasan muka yang lain sudah basuh molek-molek dah sebelum tu. Jadi basuh, dibuang sisi, basuh kulit bawah sisi. Barulah dapat sekali. Menambahlah basuh muka sekalian muka untuk dapat sunat kali yang kedua. Basuh sekalian muka untuk dapat sunat kali yang ketiga. Tapi untuk kali yang pertama, muka kawasan lain sudah rata air. Cuma di kulit bawah sisi je tak kena air. Buang sisi, ratakan di bawah sisi tu sudahlah.
Kau nak basuh semua pun basuh, tak ada salah. Tapi nak ceritanya, basuh bawah sisik tu, terasilah basuh muka lagi pertama hak wajib. Barulah basuh sekalian muka untuk dapat sunat kali yang kedua. Basuh muka lagi 3 sekalian untuk dapat pahala sunat meniga. Ni hak saya respon hak soalan yang masuk sebelum ni. Kemudian kita pergi lagi hak berkaitan dengan sunat meniga ni. Dia sunat meniga ni ada ketika kita sunat tidak meniga. Ada ketika sunat kita tidak meniga. Mana apa ni? Kita basuh muka sekali, sesat. Basuh tangan sampai ke siku sekali, sesat. Sapu kepala, basuh kaki sekali, sesat. Ada ketika kita disunatkan tidak meniga. Ada pula gitu. Adalah ketika sunat tidak meniga. Contohnya, kita tengok orang sama jemaah tu imam kat kepak dah. Kat kepak dah. Kalau kita berwuduk panjang-panjang, hak sunat-sunat kita lengkap kan, nanti kita naik dalam masjid, tu imam beri salam dah jadinya. Jadi seorang dirilah kitanya. Rugi tu. Jadi seorang diri. Maka dah tengok tu imam tu keempat dah contohnya, maka berwuduk sunat buat sekali-sekali sudahlah. Kalau buat meniga pun rugi dia sebab nanti tak dapat solat berjamaah. Tapi kalau orang baru solat, maknanya kalau dia buat meniga, basuh muka meniga, kemungkinan dia tak dapat rakaat pertama dengan tu imam, kemungkinan tak dapat rakaat kedua dengan tu imam, tapi masih lagi sempat berjamaah. Masih lagi sempat berjamaah. Maka kekal sunat meniga. Pada ni masih kekal sunat meniga. Dan ada ketika wajib tinggalkan meniga. Ada ketika wajib tinggalkan meniga. Ada juga hak wajib jangan meniga. Ada ketika wajib jangan meniga. Ketika mana wajib jangan meniga ni? Ketika waktu nak habis. Ketika waktu nak habis. Ketika waktu nak habis, jadi kita kejut subuh tu. Kita kejut subuh. Dekat nak terbit matahari dah. Kita memang tidur malam tu tidur lewat. Sebab anak demam ke contohnya. Ataupun kita demam tak lena tidur ke contohnya. Jadi kita tidur lewat. Sedar-sedar Allah. Tinggal 4-5 minit lagi lah nak terbit matahari nak syuruk. Maka ketika tu wajib tinggal meniga. Sebab apa? Sebab nak solat sesegera mungkin supaya dapat solat dalam waktu. Gitu. Pada ni. Jangan kita sudah tinggal 2-3-4 minit nak habis waktu subuh, kita buat basuh muka 3 kali lagi, basuh tangan 3 kali lagi. Bahkan kalau waktu seumpama tu bukan kata wajib jangan meniga. Hak sunat-sunat basuh pergelangan tangan jangan buat. Bersugi jangan buat. Berkomo-komo masuk ke air ke dalam hidung jangan buat. Jangan buat. Wajib dia jangan buat sunat. Sebab apa? Sebab tengok waktu tu subuh nak habis dah tu kan. Subuh nak habis tinggal 3-4 minit je laginya. Maka wajib tinggalkan perkasuan tiga wudu dan wajib tinggalkan meniga. Wajib tinggalkan meniga. Atau ada kata dok gosok gigi lagi. Dok gosok gigi. Untuk semai subuh lewat dah ni. Subuh lewat dah. Sebab apa? Nak syuruk dah ni. Kita terkejut lewat. Gosok gigi wajib ke? Tak wajib. Tak wajib. Sunat saja, tinggal pegang sunat. Sebab apa? Sebab kita nak kejar kewajipan kita solat secepat mungkin untuk supaya dapat kita tunaikan solat dalam waktu. Tu kalau kita sudah di hujung waktu baru tersedar daripada tidur, contoh dia. Tu wajib tinggalkan meniga dan wajib tinggalkan perkara sunat lain ketika berwudu. Ada juga sunat wajib tinggal. Ada?
Ada ketika hak sunat wajib tinggal sebab kita nak kejar kepada kewajipan kita. Wajib tinggal perkara sunat ni sidang pendengar kerana kita nak kejar kewajipan kita tunaikan solat dalam waktu. Faham tak ni? Wajib tinggal perkara sunat kerana nak kejar kewajipan tunaikan solat dalam waktu. Pada ni. Ni ada soalan sikit ni. Kita masih di penghujung. Contoh, tinggal 2-3 minit. Dah wuduk semua dah beres dah. Kemudian solat zuhur. Tinggal 2-3 minit. Masa baca Fatihah kat pertama, azan waktu asar. Jadi solat zuhur tadi macam mana ustaz? Sekarang ni tinggal 2-3 minit. Dia pun semayang kat pertama tu orang pun azan asar. Satu rakaat pun tak sempat dalam waktu zuhur. Solat tu jatuh hukum qada. Walaupun pada masa berniat kita berniat tunai sekalipun. Kalau kita sempat nak kat yang kedua, barulah azan asar, rakaat pertama dalam waktu zuhur lagi, maka solat zuhur tu namanya tunai. Sebab kita dapat satu rakaat dalam waktu, maka solat tu dinamakan tunai. Sebab rakaat kedua, 3, keempat mengulangi kembali hak rukun dalam rukun solat dalam rakaat yang pertama. Dia gitu. Kemudian berapa minit lagi masa ada? Sebab tadi ada beberapa soalan. Untuk minggu ni hak berkait dengan sunat meniga tu daklah selesai sepenuhnya. Minggu depan insya-Allah saya akan ulang kembali. Ni ada tanya ni, macam mana nak jimat air semasa berwuduk? Sebab kalau kita berwuduk guna air pahit yang guna wayar. Buka air pahit pelan-pelan sudahlah. Buka air pahit pelan-pelan. Jangan buka air nyocor kuat-kuat gitu, jangan. Sebab kalau kita menggunakan air wakaf, kita membazir menggunakan air wakaf masjid, hukumnya haram. Membazir air kita sendiri, hukumnya makruh. Jadi buka air pahit ketika berwuduk tu, jangan buka kuat-kuat. Ni buka kuat-kuat, nyocor dia panggil dalam longkang, dalam longkang tempat berwuduk, masuk dalam longkang. Sisi bazir air tu. Buka air dengan perlahan. Satu soalan ni, mana tadi? Ni tanya pula dah ni. Ustaz, nak tanya, jika kita berwuduk dalam sungai, macam mana nak dapat sunat meniga? Kita wuduk dalam sungai, macam nak dapat sunat meniga? Air sungai, air yang berlari, air yang mengalir, air yang bertukar-tukar. Sekejap je dapatlah kali kedua, kali yang ketiga. Dan tempoh 2-3 saat sahaja. Dan tempoh 2-3 saat sahaja. Kemudian ada tanya ni, Ustaz, kalau di R&R ramai orang menunggu giliran wuduk, yang mana lebih afdal, ambil wuduk rukun yang wajib saja ataupun buat semua tapi basuhan sahaja, tapi sekali sahaja? Dia di RR ni tengok keadaan lah. Dok lah kata siapa ke berjujuk kalau musim raya tu, wallahualam lah. Kalau kata hak musim biasa ni, kita berwuduk macam biasalah. Tapi kalau musim raya, orang ni berbaris-baris, masing-masing terkejar-kejar ni, nak semayang lagi, nak sambung perjalanan lagi, kita buat wajib kita sudahlah. Sidang pendengar, kita kena kira orang lain pula. Sebab orang berbaris-baris kalau musim raya. Begitu juga lepas semayang tu, bangunlah. Saya nak berwirid luar boleh. Saya nak berdoa luar boleh. Sudah je salam, bangun keluar lah. Baris orang tunggu belakang tu nak semayang. Kena tengok kiri kanan lah sidang pendengar. Jangan mementingkan diri sendiri. Lepas bagi aku sudahlah. Ni. Jangan gitu. Tengok kiri kanan. Orang ramai berbaris betul-betul. Kita berwuduk, kita buat kewajipan je. Sebab orang lain pun nak semayang juga.
Pada masa semayang, sudah je salam, kita pun segera bangun. Kita nak istighfar ke, kita nak berwirid ke, buat sambil-sambil kita berjalan keluar, tersambung luar. Gitu. Kemudian kita berdoa di luar. Ni komen ni kata, siap main telefon, duduk lama-lama ustaz. Tu, duduk main telefon, pakat angkat, buang di keluar. Orang yang, apa ni? Orang yang kita nak kata macam mana tu. Tak apalah. Mana kita kena lah kalau orang ramai, hak sunat-sunat wuduk kita tinggalkan. Sebab kita nak utamakan orang ramai. Jadi insyaAllah dalam minggu hadapan, saya akan sambung lagi lah perbicaraan sunat wuduk. Tapi sunat meniga ni, saya akan sambung sedikit lagi. Hak berkaitan dengan sunat meniga di minggu hadapan. Barulah sambung pada sunat-sunat yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.